Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Al-Fadil Ustaz Bashir Al-Azhari hafizahullah selaku pengurusi majlis bagi perhimpunan Hari Arafah pada hari ini, anjuran Yayasan Riayah dan Yayasan Taufiq. Habibuna Sayyid Al-Habib Ali Zainal Abidin hafizahullah wa ra'ahu wa atala umrahu, amin ya rabbal alamin, fi khidmatid din wal ummah. Juga kepada Syekhuna Syekh Afifuddin Al-Jailani hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, dan seluruh yang mengikuti majlis kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada seorang Yahudi bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu Yahudi ini berkata kepada Sayyidina Umar, "Ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syar al-yahud lattaqadna hadha al-yawm 'ida." Satu ayat di dalam kitab kalian, yakni Al-Quranul Karim, yang kalaulah diturunkan kepada kami golongan Yahudi, maka kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya kami. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Yahudi tersebut, apakah hari tersebut? Maka kata lelaki tadi, hari tadi adalah bukan. Ditanya kepada Yahudi tersebut, apa ayat yang kamu maksudkan? Maka Yahudi tadi mengatakan bahawa ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menjawab, "Qad 'arafna dzalikal yawm." Kami tahu hari tadi hari apa. Wal makan alladhi nazalat fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah bi yaumil Jumu'ah. Kata beliau, saya tahu hari tadi hari apa, dan di tempat mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah pada hari tersebut, hari diturunkan ayat tadi adalah hari Arafah, iaitu di tempatnya Arafah, dan kemudian pada hari Jumaat. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa hatta Yahudi sendiri pun memandang bahawa hari Arafah ini adalah hari yang berkat, hari yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melihat kepada maksud ayat Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hadirin semua, para sahabat gembira ketika mana ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena kata beliau, tidak ada sesuatu yang sempurna, melainkan setelahnya pasti akan ada kekurangan, yaitu akan wafatnya Sayyidil Wujud, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 80 hari, kata Al-Imam As-Safuri radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya Nuzhatul Majalis, 80 hari kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijemput ila rafiqil a'la. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini adalah hari yang barakah. Hari yang disebutkan oleh sebahagian para ulama sebagai yaum tajaddudil fitrah, hari pembaharuan fitrah bagi seseorang. Hari yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya sebagai hari untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yaumus sana. Karena hari ini hari Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari agama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Dan hari ini adalah hari yang mana kita dituntut untuk membanyakkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syukur dan tahlil, tahmid
tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri." Tidak ada hari-hari di kalangan hari-hari yang lain yang lebih amal saleh di dalamnya itu disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari 10 Zulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya kepada Sayyidina Rasul, adakah jihad di jalan Allah Ta'ala juga tidak melebihi hari-hari tersebut? Maka baginda Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Hadirin semua, dalam hadis ini baginda Rasul meletakkan qaid ataupun ikatan kepada jihad yang lebih mulia daripada hari 10 ini adalah dengan syarat dia balik daripada jihad tersebut tanpa membawa apa-apa pun. Dia keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali melainkan dengan mati syahid. Maknanya, jihad akan melebihi hari ini, hari Ayyamil Ashr, bila mana lelaki tadi tidak pulang lagi daripada jihad tadi. Maksudnya dia mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini diletakkan dengan itlaq oleh Nabi SAW. Hari ini disebut oleh baginda Rasul dengan kemuliaan tanpa diletakkan syarat. Malah disebutkan bahawa hari 10 ini, dan salah satunya adalah hari ini, iaitu hari yang paling mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Dan hari yang mana telah disebutkan dengan kemuliaannya menjadi syahadahnya baginda Nabi SAW dan syahadahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang kemuliaan hari ini. Ada 2 hari sahaja yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan yaumun masyhud, iaitu yang pertama yaumul akhirah, yaumul qiyamah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud, iaitu yaumul qiyamah. Dan kemudian yang kedua yang dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Quran, was samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Wa mashhud, kata para mufassirin sebahagian mengatakan bahawa wa mashhudun yakni yaum Arafah. Mashhud tadi adalah yaum Arafah. Ada 2 hari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelarannya mashhud, iaitu hari kiamat dan hari Arafah, menunjukkan kemuliaan hari ini. Dan daripada disebutkan oleh baginda Rasul, ma min ayyamin al-'amalu salih fihi ahabbu ila Allah, dan hari ini adalah hari yang amal soleh di dalamnya dimuliakan dalam 10 hari ini, maka hari Arafah adalah hari yang terbaik. Kalaulah 10 hari tadi pun diberikan oleh Allah dengan kemuliaan, bagaimana dengan hari yang terbaik daripada hari-hari yang terbaik tersebut? Dari kalangan hari-hari tersebut, maka sudah tentulah amalannya, pahalanya, fadilahnya akan berlebihan dan berlipat kali ganda. Dan kerana itu, antara hari yang disebutkan di dalam hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala menghampirkan dengan kebaikan, dengan fadilah, dengan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari Arafah. Kerana itu sebahagian ulama menamakan hari ini sebagai Yaumud Dunu, iaitu hari penghampiran, iaitu bukan menghampirkan Allah dengan zatnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tetapi Allah menghampirkan umat ini dengan kebaikan, dengan fadilah, dengan diturunkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat jauhlah bagi hamba tersebut yang mana dia tidak akan mengucapkan sana' ala Allah, puji kepada Allah dengan berkatnya hari ini, berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari Arafah adalah hari sana', hari puji kita kepada Allah dengan nikmat yang sangat banyak yang telah Allah Taala berikan. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Habibuna Al-Habib Ali Zainal Abidin sebentar tadi, adalah perkara yang penting untuk kita ingat bahawa di dalam ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam tempoh pandemik, dalam tempoh 1 tahun ini, tidaklah boleh kita bandingkan dengan nikmat Allah Taala yang maha luas yang telah Allah Taala berikan. Kalau seorang tadi umurnya 60 tahun, maknanya 59 tahun dalam keadaan diberikan nikmat. 1 tahun saja diuji oleh Allah Ta'ala, kita melupakan 59 tahun tersebut. Ini adalah seorang yang sangat lupa dengan kebaikan yang telah Allah Ta'ala berikan. Jadi hari ini adalah hari untuk kita kembali semula, tajdid fitrah kita. Sebab itu dipanggil Yaum Tajdidil Fitrah.
Hari untuk kita memperbaharui kembali iman kita. Hari untuk kita memperbaharui bai'ah kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita akan sentiasa tetap teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan goyah dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya, ujian hanya satu sahaja di dunia. Di akhirat nanti akan diberikan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang pelbagai bagi orang-orang yang sabar dengan ujian tersebut. Hari Arafah juga adalah yaumud du'a. Hari untuk kita berdoa kepada Allah. Afdalud du'a, khairud du'a, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, semulia-mulia doa adalah doa pada hari Arafah. Disebutkan hari Arafah, tidak disebutkan Arafah. Tidak disebutkan afdalud du'a, du'a fi Arafah. Tapi disebutkan afdalud du'a atau khairud du'a, doa yaumi Arafah. Maknanya, diberikan kelebihan pada hari Arafah ini bukan hanya yang berada di Arafah secara khusus, ya mereka mempunyai kelebihan yang luar biasa, tetapi diberikan dengan keluasan kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang tidak mampu untuk sampai ke Arafah. Dan ini dalil dan bukti kepada luasnya karam Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikhususkan kepada ahli Arafah sahaja mendapatkan kemuliaan tersebut, sebaliknya kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang bertemu dengan Yaum Arafah, yang mengambil peluang pada Yaum Arafah, maka mereka juga akan mendapatkan hari tersebut. Maka bila mana Nabi mengatakan sebaik-baik doa pada hari Arafah, maka doa apa yang kita nak pinta kepada Allah dalam hari Arafah ini? Maka kata Sayyidina Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, di dalam kitabnya yang agung, yang mulia, Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, khairu ma tatlubuhu minhu ma yatlubuhu minka. Sebaik-baik yang kamu minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yatlubuhu minka, apa yang diminta oleh Allah kepadamu. Khairu ma tatlubuhu minhu, sebaik-baik yang kamu nak minta kepada Allah, apa? Ma yatlubuhu minka. Dengan maksud yang lain, khairu ma tatlubuhu minallah, atau khairu ma tatlubuhu minallah, mallahu yatlubuhu minka. Apa yang kamu nak minta dengan Allah, terbaik adalah apa yang Allah minta kepadamu. Allah minta untuk kita ini menjaga iman kita, maka kita minta kepada Allah untuk menjaga iman. Allah minta kepada kita untuk kita menambahkan ilmu, maka kita minta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Allah minta kepada kita untuk diberikan kepada kita afiah dunia dan akhirah, maka kita minta kepada Allah dengan perkara tersebut. Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang agung. Kata beliau, Allahumma ja'al ghayata qasdi ilaika ma huwa lak, wa la taj'al qasdi ilaika ma atlubuhu mink. Apa doa Sayyidina Al-Imam Junaid radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidut Taifah? Kata beliau, Allahumma ja'al ghayata qasdi, ya Allah, jadikan penghujung kepada tujuanku, ilaika ma huwa lak, apa yang aku minta, tujuanku yang aku pinta ini, ya Allah, ma huwa laka, yang kamu ingin beri kepadaku, ya Allah. Apa yang kamu minta kepadaku, ya Allah. Wala taj'al qasdi ilaika, dan jangan jadikan apa yang aku, keinginanku tadi, ma atlubuhu minka, yang aku minta kepadamu, ya Allah. Karena itu, kalau kita ingin meminta sahaja dengan apa yang kita ingin minta, tak tentu perkara yang kita minta tadi adalah perkara yang terbaik di sisi kita sendiri. Maka kita minta apa yang terbaik yang telah Allah Ta'ala tentukan kepada kita, maka sudah tentu perkara tadi akan mendapatkan yang terbaik bagi kita. Karena itu hamba yang bersyukur kepada Allah, apa sahaja yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka itu adalah yang terbaik kepadanya pada ketika itu. Maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang sentiasa meletakkan bahawa yang diletakkan oleh tuannya itulah yang terbaik, tidak ada yang terbaik melainkan perkara tersebut. Maka ini hamba yang akan diberikan nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maqamus syukr pada masa diberikan ujian adalah masa yang sangat berat, masa yang paling perkara yang paling sukar untuk dilakukan oleh seseorang. Moga-moga kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang bersyukur, dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada hari ini dengan para guru, dengan para muhibbin. Walaupun dengan suasana yang ada pada ketika ini masih lagi
kita dikumpulkan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala pada ketika ini. Amin ya rabbal alamin. Dan hari Arafah adalah yaumus siyam, hari untuk kita berpuasa. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, aku mengira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiraan Nabi adalah dengan makna yaqin. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa yang sebelum ini, setahun sebelumnya, yakni sebelum Yaum Arafah, dan setahun setelahnya. Kenapa? Karena hari Arafah adalah hari yang berada di tengah-tengah di antara dua hari raya. Setelah hari raya Aidil Fitri dan sebelum hari raya Aidil Adha. Dan berada pada penghujungnya bulan, penghujungnya tahun. Maka Nabi SAW menyebutkan dengan kelebihan tadi agar kita tidak mengabaikan. Yang tidak berpuasa, membanyakkan dengan zikrullah, dengan membanyakkan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini adalah zikir ataupun perkara yang terbaik yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan panduan kepada umat dengan perkara tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Yaum Arafah, Yaumus Sana, Yaum Arafah, Yaumud Du'a, Yaum Arafah, Yaumus Siyam. Sayyidina Al-Imam Muhammad Ibn Al-Munkadir radhiyallahu taala anhu, suatu hari disebutkan di dalam sebahagian kitab para ulama telah menceritakan bahawa, atau diceritakan bahawa beliau telah melaksanakan 33 kali haji. 33 kali haji tersebut dilakukan oleh beliau, dan satu hari ketika mana haji yang terakhir beliau, haji yang ke-33, beliau berada di Arafah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfatan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kamu maha mengetahui bahawa aku telah berwukuf di Arafah ini, di tempatku ini 33 kali aku berwukuf. Fawahidatun an fardi, satu untuk kefarduan hajiku. Fawahidatun awathaniyatu an abi, dan yang kedua untuk ayahku. Wassalisatu an ummi, dan yang ketiga untuk ibuku. Wa ushhiduka ya Rabbi, dan saya bersaksi denganmu ya Allah, dan saya menjadikan kamu saksi ya Allah, anni wahabtu thalathina liman waqafa mawqifi hadha walam tataqabbal minhu. Dan aku bersaksi ya Allah, aku jadikan 30 lagi yang baki ini sebagai hadiah kepada seseorang yang duduk di tempatku ini. Ya, ini yang berwukuf di tempat aku berwukuf ini, mauqifi hadha, yang tempat aku duduk ini, walam tataqabbal minhu, yang tak diterima haji baginya pada tahun tersebut. Yang bila mana beliau mengatakan sedemikian, falamma dafa' ay minal Arafat ila Mina, ketika dia bergerak daripada Arafah menuju ke Mina, nudia, dan kemudian dengar suara menyeru kepadanya ataupun hatif, ini seruan yang menyebut kepadanya, ya ibnal Munkadir atatakarramu ala man qalaqal karama wal jud, kamu ingin menunjukkan kemuliaan, kamu nak memberikan kemuliaan kepada orang yang menjadikan al-karam wal jud. Wa izzati wa jalali qad ghafartu liman yaqifu fi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi amin. Allah Ta'ala mengatakan bahawa demi keagunganku dan kemuliaanku, aku telah ampunkan orang yang berwukuf di Arafah seluruhnya, bukan hanya di tempatmu sahaja. Di mana-mana tempat di Arafah ini, maka diampunkan mereka sebelum aku menjadikan Arafah 1000 tahun. Hadirin semua, ini menunjukkan kepada kita bahawa keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berada di Arafah, yang bertemu dengan Yaum Arafah, yang mendapatkan dengan fadilah Arafah ini, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah berkumpul kita pada petang ini melainkan taufik daripada Allah. Tidaklah berpuasa kita pada hari ini melainkan taufik daripada Allah. Tidaklah berzikir kita kepada Allah pada hari ini melainkan taufik kepada Allah Ta'ala. Tidaklah kita melakukan apa ibadah sekalipun melainkan ianya taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka alhamdu kulluhu lillah. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada puji kepada diri kita dalam melakukan ibadah tersebut. Tidak ada yang kembali kepada kita melainkan pujiannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal yaum yaumus sana. Hari ini adalah hari puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah taala beri. Maka tidak sepatutnya untuk hamba tadi merasa tertekan dengan apa yang telah dia dapatkan kerana nikmatnya pelbagai. Jadi isunya, ubatnya adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambil kembali kuncinya. Kembali kepada Allah dan Rasul. Itu jalan yang paling utama untuk kita sampai kepada maksud ataupun dengan tujuan kita yang hakiki. Karena kita bukan hanya hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dan juga kekal selama-lamanya di sini. Kita akan kembali kepada Allah. Yang bijak, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, yang tidak leka dan lalai dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mencela dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Karena seorang tidak akan dikasihi melainkan dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih, untuk melihat bahawa kekasihnya tadi bersama dengannya dan tidak akan meninggalkannya, maka dia akan menguji. Kalau ujiannya berjaya, bermaksud ini adalah benar kekasih kepada dirinya. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Shibli radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dilawat waktu ketika sakit, mengambil batu dan membaling orang-orang yang melawatnya ketika ditanya sebelumnya, kenapa kamu melawat aku ni? Kata orang-orang yang melawat, kerana kami mencintaimu. Maka diambilnya batu dan dibaling kepada orang-orang yang hadir tersebut, mereka lari. Kata dia, adakah orang yang mengasihi seseorang lari daripada kekasihnya? Kalaupun dibaling batu oleh kekasih, si kekasih tidak akan lari daripada kekasihnya, dia akan tetap datang. Isteri kita kalau garang macam singa sekalipun, tetap kita akan pergi juga dekat dia. Macam itulah seorang yang mengasihi seseorang, dia tidak akan meninggalkan kekasihnya sama sekali. Sebaliknya dia akan mendekati kekasihnya tersebut dan tidak akan termakan dengan ujian tersebut dengan makna ianya akan tenggelam dan kemudian menyalahkan kekasihnya tersebut. Jadi maqamul muhibbin, maqamul hub, kedudukan hub ini adalah kedudukan yang besar. Karena itu Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu kasihi. Maqamul hub ini maqam azim. Karena dengan cinta sahaja, seseorang tadi boleh berada semaqam dengan orang yang dicintai. Hanya dengan hub. Azim. Nah, karena itu kalau seseorang tadi mencintai Allah Subhanahu wa taala, cintaannya tidak boleh hanya dia ungkapkan dengan lidahnya sahaja, kena dengan amal. Seorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh hanya mengungkapkan dengan lidahnya semata-mata, kena dengan amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum ala thalathi khisalin." Ajarkan anak kalian dengan 3 akhlak: hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Ajarkan anak-anak kalian mencintai Rasulullah, mencintai ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai membaca dan menghafalkan Al-Quranul Karim kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, moga-moga berkat Yaum Arafah ini kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah, diberikan keluasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bimbang, setiap ujian yang kita terima pasti akan ada pembukaannya oleh Allah taala yang besar, khususnya kepada orang-orang yang sabar. Dan jazakumullah khairal jaza saya ucapkan kepada Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid atas jemputan yang telah beliau berikan kepada saya, dan moga-moga dengan ucapan dan juga perkara yang saya sampaikan pada petang ini dengan semata-mata imtithalul amr, menjalankan arahan dan juga bukan jemputan sebenarnya, sebaliknya menunaikan arahan Tuan kepada yang mencintainya. Karena mencintai Sayyidil Habib seperti mencintai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, datuknya. Moga-moga Allah Taala kumpulkan kita bersama dengan Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.